Jalan terus. Saya berada di muka surat 6. Muka surat 6. Nombor 6. Muka surat 119. Okey? Awak dah buat dah soalan ni? Berapa orang buat tak apa. Buat tak buat bukan saya buat apa pun. Mengaku je senang. Lagipun saya nak bincang ke. Tak buat pun tak apa. Semua dia macam orang kata secara lalu lah. Nak tanya. Berapa orang yang buat nombor 6 A dan B? Angkat tangan. Raise your hand. Oi, tak ada orang angkat tangan langsung. Serius lah. Takkan seorang tak ada. Seorang pun tak buat Seorang pun tak buat. Nombor 6 A dengan B ni. Okey. Ataupun macam ni lah. Berapa orang yang tak buat? Angkat tangan. Okey. 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 Ni baru betul soalan dia. Baru ramai orang angkat tangan. Okey. So nampak sangat ramai tak buat. Jadi macam ni lah. So kita cuba buat lah. Kita faham lah ramai orang bermasalah dari segi motivasi kan. Nak buat pun tak tahulah kan, motivasi lah tengok. Orang yang motivasi tinggi ni dia boleh buat lah. Tapi yalah duduk kat rumah kan, tak ada siapa nak ni. Okay, baik. Tak apa. Kita teruskan. No problem. Raja 1 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan sebuah kereta dalam tempoh T jam. Okay, T time lah. Alright. So dia bagi ni. Graf ni macam biasa. Okay, jadi saya fokuskan kepada graf dulu. Nanti soalan saya baca je lah kat buku. Dan sebab saya kalau saya nak ni saya jadi kecil. Macam ni kan macam tak best pula. Saya besarkan saya punya graf ni. Okay, ni habis besar ni. Sekarang soalan saya baca. Okay, nyatakan tempoh masa dalam jam apabila kereta itu bergerak dengan laju seragam. Okay, nyatakan tempoh masa dalam jam apabila kereta itu bergerak dengan laju seragam. Saya ulang balik, nyatakan tempoh masa dalam jam apabila kereta itu bergerak dengan laju seragam. Baik, soalan ni, first kali kita tengok ni graf apa dulu lah. Okey, mana tu? Okey, ni graf apa? Graf ni adalah graf laju masa. Kita belajar dua je, satu jarak masa, satu lagi laju masa. Laju ni, kalau laju masa, dekat sini ni macam ulang gaji sikit lah. Okey lah? Okey? Tolong raise your hand. Okey tak okey? Okey. Alright. Okey, sekarang ni kita ulang gaji. Dia ada dua. Satu jarak masa, satu laju masa. Laju masa dekat sini, apa dia? Pecut. Okey, boleh? Kalau sini jarak, tukar ni jarak, dekat sini akan jadi apa? Berhenti. Apa pula dah berhenti laju? Laju. Kan? Nak cakap apa dia, Fikri? Laju. Alright. Sekarang ni laju ni duduk sini. Okay, bila laju, kita fokus laju masa dulu. Lagi kalau ada soalan jarak masa, kita fokus jarak masa. Sekarang kita fokus dulu. Laju masa. Baik, laju masa. Mana sekarang dekat sini akan jadi pecut. Apa je pecut? Macam tu pula. Pecut. Okay. Apa maksudnya kat sini? Kenapa kat sini pecut? Ni soalan dia. Kenapa kat sini pecut? Kenapa dekat sini pecut? Sebab daripada 50 pergi 80. Awak bawa motor 50. 60. 70, 80. Dia makin naik. Betul lah? Betul tak? 80. Jadi dekat situ pecut. Tapi soalan dia sekarang, dekat sini apa? Yang anak panah tu. Apa tu? Laju seragam. Ya, 80 je. Bunyi dia. Bunyi pun bunyi seragam. Tu pecut. Nampak? Hampa takkan tak naik motor. Biasa angkat tangan tengok. Naik motor tak? Serius lah tak naik motor kan. Macam tu lah bunyi motor. Kan? Bila awak tu pecut. Okey, kalau sama je kan. Tu seragam. Okey, right? Laju seragam. Jadi kat seragam ni, seragam. Jadi kita tengok, jangan dalam tempoh masa dalam jam, apabila kereta itu bergerak dengan laju seragam. Di mana laju seragam?
Sat, lupa nak buat sound effect kat sini. Sound effect kat sini macam mana? Apa maksud dia? Nyah pecutan. Ya, nyah pecutan. Very good. Okey, jadi situ ada sound effect juga. Alright, jadi soalan dia adalah nyatakan tempoh masa dalam jam apabila kereta itu bergerak dengan laju seragam. Di mana laju seragamnya? Ni lah. Laju seragam. Dah tahu tempat, kita tengoklah dia tanya apa. Tempoh masa, tengok kat masa. Sini, sini, tempoh masa maknanya sini sampai sini. Maknanya tolak lah. Ni, tempoh sini sampai tempoh sini. Okey. Jadi, jawapan dia apa? 3.5 jam. 3.5 jam. Macam mana awak buat tu? Senang saja. Mana tempat dia nak buat? Tempat dia senang. Nombor 1 kita buat 7.5 tolak 4.0. Jawapan dia 3.5 jam. Okey. Itulah ceritanya. Habis cerita. Kalau dapat, tolong angkat tangan. Kita teruskan soalan nombor 2. Alright, good. Thank you. Baik, nombor 2. Hitungkan kadar perubahan laju. Tu dia. Kadar perubahan laju ni apa? Mai bagi tahu saya dah bagi tahu itu. Dia ada dua dalam dalam kita belajar ni. Satu kadar perubahan laju, satu lagi kadar perubahan jarak. Tolong. Pecutan. Ya, Alia Kristina, betul tu. Pecutan. Kadar perubahan laju ni duduk kat sini, tempat naik ni. Ni. Okey, kadar perubahan laju. Okey, kadar perubahan laju. Kalau kadar perubahan jarak, jadi laju. Okey, sebab graf jarak. So, jadi dia tanya apa? Hitung kadar perubahan laju. Maknanya hitung pecutan. Ni adalah kata lain. Dalam kata lain, dia suruh cari pecutan. Okey, dia suruh cari pecutan. Kereta itu dalam tempoh 4 jam pertama. So, dia tengok 4 jam pertama. So, soalan dia senang. Dia dah bagi dengan tepat kat mana kita nak tengok. Okey, 4 jam. Tu 4 jam kat mana? Ni, sini. 4 jam. Ni lah 4 jam kan? Okey, so dia kata kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju. Sini. Sini. Ni dah segitiganya. Okey, kita nak kira kat sini. Ni, pecutan kita kat situ. Okey, yang tadi ni nak tunjuk ni 4 jam. Okey, ni nak tunjuk 4 jam tadi. Okey, yang kita nak kira yang anak panah tu. Okey, sekarang kita tengok kat sini, berapa panjang sini? Kita ada satu rumus. Rumus dia adalah nak kira pecutan. Pecutan, saya tulis kat tepi ni je lah, senang. Pecutan sama dengan jumlah. Tak payah jumlah lah. Apa saya benar ada jumlah pula kan. Laju bagi masa. Okey, so kita nak kira pecutan ni lah. So laju dia berapa tu? Ni laju dia kat sini. Bagilah tahu saya. Janganlah diam je. Berapa? 30. Tak dengar. Kuat sikit menjerit. 30. Ya, 30. Alright, macam mana dia dapat tu? Dia ambil 80 tolak 50 per masa. Ambil kat sini. 4 tolak 0. 80 tolak 50, 30 per 4. Tadi kalau tekan kalkulator ni kita akan dapat 7.5. Sebab ni laju kilometer jam. Tu kilometer per jam square. Boleh tu? Tolong raise your hand now. Kalau okey lah. Tak okey pun bagi tahu lah. Kan? Jangan duk buat pandai je kan. Tak boleh cakap tak boleh. Kita ulang balik. Ulang 10 kali pun tak apa. Okey dah. Buat berapa orang hari ni main tengok Sat. Hampa lah ni masuk lambat sangat tadi. Ada boleh saya nak tanya-tanya apa khabar.
Khabar baik ke? Saya tahu jawab awak khabar baik tapi saja nak tanya. Sekarang ada berapa orang sekarang? Ada 13 orang. Mana lagi 4 orang eh? Kelas ni 17 kan? 12, 15 tolak 2, 13 lah. 13 lah, betul lah. Lagi 4 orang tak ada. Siapa dia 4 orang tu yang selalu tak ada tu ah? Oh, hari ni saya terkejut lah. Hakimi ada, Hashri ada, Idham ada. Apa? Rasa nak menitis mata saya ni. Okey lah tu. Ni bertambah semangat nak buat kelas ni. Alright. Tu pun ada 4 orang tak datang tu siapa dia? Nanti ketua kelas tengok siapa dia 4 orang tu. Sambil-sambil tu kan. Sabar. Sabar Hamidah. Check Sat lah sekali. Siapa dia tak ada? 4 orang. Bukan nak buat apa pun. Saja nak tahu je. Aduh. Baik, nombor 3. Saya teruskan nombor 3. Saya terus ke nombor 3. Saya tengok baca soalan dulu. Hitung nilai bagi T dalam jam jika seluruh pergerakan kereta tu ialah 600 km. Okey. Saya dah nampak dah soalan dia. Soalan dia nak T. Lepas tu dia kata dia jumlah jarak dia 600 km. Okey. Sekarang ni, hampa pi kat sini. Saya padam balik semua ni. Serabut semua ni. Padam. Okey. Sekarang ni, dia kata jumlah jarak 600 km. Kan? Dia abang tadi kan? Jadi jumlah jarak tu sebenarnya duduk sini. Apa tu? Jumlah tu maksudnya apa? Dia belajar lah tu. Apa maksud jumlah jarak? Apa tu? Jangan senyap je. Teriak saya lagi. Apa maksud jumlah jarak ni? Dengan graf. Dengan graf. Luas. Ya. Siapa cakap tu? Alia Kristina. Yang lebih tepat, luas di bawah graf. Okey ni, bawah tu saya buat highlight tu. Bawah dipanggil luas di bawah graf. Terima kasih Alia Kristina. Okey, baik. Dah kita tahu dah yang kuning semua ni adalah 600. 600. Sebab dia bagi. Luas tu adalah 600. Okey. Okey, sekarang ni, tempat pun tak banyak cukup. Tak apalah. Saya nak pergi tepi sini bagi ada ruang sikit. Saya nak buat. Tak apalah, tulis je lah mana yang boleh. Pakai pen hijau. Okay, first kali saya tulis 600 ni. 600 ni. Bagi nipis sikit. 600. Okay. Sama dengan, 600 ni sama dengan luas ni. Tambah luas ni. Tambah luas ni. Ataupun bahasa mudahnya. Alamak, terpadam semua pula. Lantak api lah. Bahasa mudahnya. A tambah B tambah C. Boleh? Boleh lah? Tolong raise your hand. A tambah B tambah C. Jadi apa saya buat? A saya ni adalah trapezium. Itu kita buat beria dah kan? Trapezium. Jadi setengah. Setengah kali dengan hasil tambah sini dengan sini. 80 tambah 50. 80 tambah 50. Tinggi dia sini. Berapa? 4. Ni A. Yang ni A. Boleh lah? Saya akan ikut color. Saya padam ni. Sekarang ni saya buat B. B warna biru. B. B tambah dengan luas ni. B ni senang je. Panjang darab lebar je kan. 7.5 tolak 4. Buat kat bawah ni lah. 7.5 tolak 4 darab dengan tinggi dia 80. 80. Ni lah tinggi dia. Ni. Tinggi. Ni lebar. Lebar dia 7.5 tolak 4. Boleh yang biru Raise your hand. Tu yang biru. Good. Sekarang saya buat color. Yang tak ada lagi. Hijau. Tambah. Ini C. Yang ni segitiga. Segitiga setengah kali tapak. Kali tapak tu, tapak dia adalah T tolak 7.5 lah. Ni, T tolak 7.5.
T tolak 7.5. Tu tapak tinggi dia 80 lah. Okey, kali 80. Tu kita cari T tu lah. Okey, boleh? Boleh lah? Alright. Okey, sekarang ni saya macam tempat tak ada ni. Saya kena pergi sini dulu. Saya buat tepi-tepi ni lah. Tapi saya kena salin balik lah. Saya salin lah pelan-pelan. 600 sama dengan setengah kali dengan 50 tambah 80 kali dengan 4 tambah 7. Sebab saya kena salin bukan pasal apa. Dan kerja dia macam panjang sikit kan. Lagi tak ada tempat pula. Setengah kali dengan T tolak 7.5 kali 80. Okey, nampak tu panjang. Jadi kita kena buat catur ruang lah yang okey sikit. Boleh lah, boleh lah. Tolong kata okey Sat. Saya memang macam tu. Sekarang macam dahagakan belai kasih sayang. Awak angkat tangan tu macam saya punya semangat. Okey. Okey, good. Sekarang ni saya kira lah macam biasa. Tekan kalkulator je lah ni. Ni 600. Ni tekan kalkulator ni dapat berapa lah? 260 Mana kalkulator? 50 tambah 80 kali sama 4 bahagi sama 2. 260 Ini kotak kita yang pertama tambah yang 75 tolak 4 kali 80 dapat apa? 280 Kita test tengok kalkulator awak. 75 tolak 4 kali 80. Betul lah saya dapat 280. Boleh ya? Alright. Saya tambah dengan yang ni ada T ni. Kita boleh buat macam ni. Potong ni dulu. Macam mana nak bagi senang? Macam mana nak bagi senang? Potonglah dulu yang ni. T1, 2 kali 1, 2 kali 40. Saya awakkan tulis sini. T tolak 7.5 kali 40. Okey. Lepas tu yang ni buat. Ni macam terbalik kan. Tapi boleh sama je kan. So awak akan dapat 260 tambah 280 tambah 40 T tolak 40 kali 7.5 dapat apa? 40 kali 7.5 300. Okey. So sini 600. Apa nak buat Ini tambah tu semua ataupun kita settle belah sini dulu lah. Tu kita akan tambah lah 260 tambah dengan 280 tolak dengan 300. Dapat 240 tambah 40 T sini 600. Lepas tu 600 tolaklah 240. Sini 40 T. Tekan kalkulator lagi 600 tolak 240. Jawapan dia 360 bahagi dengan 40 T. Jadi T sama dengan 9 lah kan? Bahagi 40. Tekan juga kalkulator. 9. 9. Ya. Terima kasih. Tu salin. Tempat ada ke ruang tu? Skip lah yang mana tak payah salin tu tak payahlah. Awak buat yang ni. Buat yang ini terus jawapan pun boleh ke. Saya buat semua ni bukan apa. Nampak satu-satu tu macam mana dia jadi jawapan. Saya lagi tak faham pula kan. So ikut skema kat buku ni pun dia terus bagi jawapan je. Baik. Okey, dah screenshot boleh, salin boleh terpulang pada awak. Kalau dah okey tolong raise hand. Saya pergi ke soalan seterusnya. Okey. Majority dah kata okey. Okey, sekarang saya boleh pakai ruang tepi ni lah. Okey, good. Padam balik yang ni semua. Harap awak semua dah salin. Okey.
Baik, saya pergi kepada soalan yang pertama. Soalan ni graf laju masa bagi pergerakan satu objek. Objek itu bergerak dari O ke R dalam tempoh T saat. Ni. Okay, tak apalah. Kita tengoklah graf ni. Nyatakan laju seragam. Alamak, soalan. Ya, jawapan. Siapa nak jawab? Terus bagi je. 20. 20. 20. Fikri jawapan apa? Jawab Fikri. 20. Tak dengar Fikri. Kuat sikit. 20. 30. 20. 20. Hang pun sama je mereka 20. Salah abang-abang, kakak-kakak sekalian. Salah. Apa 15. jawapan dia apa? 15. 15. Yang nak ikut apa? 15. Orang benda salah. Jawapan dia 15. Pasal apa 15? Dia kata laju seragam ni. Laju seragam kat sini. Motor hang 15. Saya penat buat bunyi motor apa tadi kan. Motor hang 15. Kat situ lah seragam. Kat sini sepanjang ni. 15 tu naik balik. Macam tu. Okey, jadi jawapan dia boleh nampak terus. Boleh terus bubur je. Nombor 1. 15. Sebab dia kat sini meter kan. Jangan tak ikut pula. Meter. Ikut. Jangan bawa km lah. Ikut dia punya unit. Meter per second. Okey. Meter per second. Boleh Teruskan Nombor 2. Nombor 2. Hitung kadar perubahan laju. Soalan yang sama. Hitung kadar perubahan laju. Dalam itulah meter per second square tu sebab dia laju. Ataupun pecutan sebenarnya. Hitung kadar perubahan laju adalah pecutan. Yang tadi kita buat tadi. Kadar perubahan laju ni adalah pecutan. Okey. Dari O ke P. You nak O ke P. Ni sini. Senang je ni. Jadi jawapan dia apa tu? Kita pakai je ni. Kita kira segitiga ni je. Okey. Panjang sini. 15 kan? Betul kan? 15 je lah kan? Tak payah nak tolak kosong lah. 15. Tolak 20 tolak kosong juga ni. Tapi sebenarnya better waktu dia tolak-tolak ni. Sebab dia macam melatih awak untuk buat yang lain. Lagi 15 tu macam ni. Kalau kat sini 15, 25. Awak terus ambil 25. Bahaya lah. Okay, jadi sebab tu kita tulis 15 tolak kosong. 15 tolak 20 tolak kosong ni. Untuk melatih kita ambil tempat yang betul. Okey, jadi kita dapat jawapan sama lah. 15 per 20. Yang mana kalau kita tekan kalkulator dapat 3 per 4. Okey. Meter per second square. Awak boleh bagi 0.75 lah. Sama je. Okey, ni jawapan dia. Jawapan dia. Ni pun boleh. Boleh? Boleh. Okey. Senang tajuk ni Kita minta lah keluar exam kan. Baik, nombor 3. Nombor 3 ni saya bagi awak 2 minit. Buat, beritahu saya jawapan. Sama sebiji macam saya buat tadi. Yang panjang berjela tadi. Hitung nilai T jika jarak dia lalui dalam tempoh 20 saat. Pertama ialah separuh. Oh ni dia twist sikit macam biasalah. Kebat sikit kan. Ialah separuh daripada jarak yang dilalui daripada saat ke-40 hingga saat ke-3. Ni kebat sikit. 2-3 minit. Buat dulu. Lepas tu saya tunjuk jawapan. Buatlah takat mana yang boleh. Conteng pi lah. Kan? Ambil lah kertas. Conteng je lah. Jangan duduk saja baring. Geram pula tengok. Mandi tak lagi tu? Dah tengah hari pun tak mandi lagi. Aduh. Buat. Jangan duduk saja. Zarif buat Zarif. Zarif. Oh Zarif. Oh tengah buat Okey bagus.
Okey. Aduh. Tak apa, saya bagi masa lagi. No problem, saya tunggu. Saya nak cari stopwatch, ada tak? Stopwatch. Senang sikit. Stopwatch online. Okey, saya ada buat satu set. Satu orang kata apa? Timer lah, tapi untuk saya awak tak boleh tengok sebab saya tak pakai OBS ni. Saya pakai Google Meet, tak nampak lah. Tapi saya nampak lah. Okey. Seminit lagi ya. Saya ikut time saya betul-betul. Okey, habis dah seminit. Tu, apa cerita? Dapat tak? Fikri dapat, Fikri? Tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Adik nak apa, Dik? Nak ketai. Sekejap. Nah, ketai. Nah. Pensel pula. Macam-macam hang ni. Nah. Okey. Alright, saya akan teruskan. Boleh? Idham dapat idham tu. Idham Aiman. Idham. Dapat tak Tak idham? dapat ego. Tak dapat. Dapat. Okey, baik. Macam mana nak buat hitung nilai T jika jarak dilalui dalam tempoh 20 saat pertama ialah separuh daripada jarak yang dilalui. Oh. Jarak yang dilalui dalam tempoh 20 saat pertama ialah separuh daripada jarak yang dilalui daripada 40 hingga T. Oh. Maknanya kena faham ayat dulu. Kan? Tak faham ayat, cerita apa pun tak guna. Dia kata jarak yang dilalui dalam tempoh 20 saat yang pertama ni jarak tu kat mana ni kat sini yang saya highlight ni 20 saat pertama ni ialah separuh daripada jarak yang maknanya jarak tu separuh daripada jarak yang 40 keti ni. Itu. Jadi sebab kita tahulah jarak ni kita nak tahu itu nanti juga jarak yang dilalui dalam tempoh 20 saat pertama ialah okey. So jarak ni adalah luas. Kan? Saya bagi tahu banyak kali lah itu kan. Jarak adalah luas. Ulang balik sekali. Jarak adalah luas. So luas tu. So ni point dia adalah ni luas. Ni pun luas. Tapi dia kata luas ni yang depan ni separuh daripada yang belakang. Ataupun kita kata macam ni lah. Tu 20 saat pertama ni nak label lah apa. OP lah. OP lah kan. OP lah. OP adalah separuh
daripada 40 tolak T tu QR. Lebih kurang macam itulah. Okey. Jarak yang dilalui dalam tempoh 20 saat pertama, OP lah tu, ialah separuh daripada jarak yang dilalui daripada 40 hingga T. Maknanya separuh tu maknanya hampa dapat jawapan QR tu hampa kena bahagi dua. Sama dengan OP. Separuh. Separuh yang belakang. Separuh. Okey. Boleh faham tak? Angkat tangan dulu. Tak faham saya ulang lagi. Okey. Adalah majoriti yang faham. Yang tak faham pun ada juga tu. Saya ulang sekali lagi kak. Okey. Dia bagi tahu bahawa OP tu separuh. Okey. Daripada QR. Maknanya QR tu lah hang kena bahagi dua. Jangan hampir bahagi dua OP tu. Sian OP dia sikit bahagi lagi. Dia kata OP tu separuh je daripada QR. Jadi yang QR tu yang hampa kena bagi dua. Yang ni selalu kita kena faham betul-betul soalan macam nanti kita belajar vektor ke. Vektor banyak pakai. Vektor MX kan. Yang mana kita kena bagi dua sebenarnya. Awak mungkin faham tapi kita kena faham betul-betul. Yang mana yang kita kena bahagi dua. Selalunya soalan macam ni, pelajar akan silap dia buat macam ni. Dia buat setengah OP. Sama dengan awak QR. Okay. Saya rasa orang akan buat macam ni. Jadi tak betul lah. Tak betul. Jadi sebenarnya terbalik. Okay, QR yang separuh sama dengan OP. Itu maksud jika jarak yang dilalui dalam tempoh 20 saat pertama ialah separuh daripada jarak yang dilalui daripada saat 40 hingga T itu QR lah. Okay, jadi kita ambil OP punya luas lah. OP ni yang saya dah tanda ni OP. Yang ni luas dekat sini. So, kita pakai luas ni. Apa luas dia? Setengah kali dengan tapak. Tapak dia 20. Lepas tu tinggi dia 15. Sama dengan kita tengok yang QR pula. Setengah ni biarlah setengah. Setengah tu memang ada. Okey, QR pula. QR tu adalah bentuk trapezium. Trapezium adalah setengah. A tambah B adalah apa tu? 25 tambah 15 kan? 25 tambah 15. Ni 25. Ni 15. Jadi 25 tambah 15. 25 tambah 15. Tinggi dia. Tinggi. Ni tinggi dah. T tolak 40 ni. T tolak 40. Tu tinggi dia. Kenapa Ain kali dah angkat tangan? Kenapa Ain? Tak ada apalah. Oh saja-saja. Nak bagi saya semangat? Okey, saya bagi tahu tadi kan. Siapa angkat tangan, dia bagi saya semangat. Terima kasih Ain. Okey. T tolak 40. Okey. So kerja kita cari T lah. Kita dah ada persamaan yang cantik ni. Okay, kita selesaikan. 2 kali 1, 2 kali 10. Jadi 10 kali 15 dapat 150 kat sebelah kiri ni. Okey, yang ini apa yang saya boleh buat? 25 tambah 15 ni dapat 40. Tu 20 lah. 20 tu 20. Tak apalah, tulis je lah. Ambil calculator jugalah, senang. Ini 40. 40 bagi 2, 20. T tolak 40. Ni, ni baru betul. Okey, lepas tu ni kembangkan. Nyok, nyok. Lepas tu dia akan dapat setengah sini. 20 T tolak 20 kali 40, 800. Betul ke? Betul kan? Okey. Tapi kita bahagi dua semua ni. Sebab sini ada 2. Kita boleh setengahkan dia semua. So dia akan dapat 10 T tolak 400. Sini 150 lah. Jadi kan 150 tambah 400. Wih, banyak lah. Betul ke ni? 10 T. Jadi awak dapat 50. 4 tambah tu 5. 10 T. Jadi T sama dengan 5. 50 bahagi 10. Tu T sama dengan 55. 55 apa Sebab dia saat kot. Sebab dia tadi second. Ya, second. S. 55 second.
55 second. Baru buruk no. Second. Okey. Boleh? Tolong raise your hand. Itu tak ada apa pun. Saya buat algebra biasa je. Kembang bla 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 biasa je. Yang penting apa benda? Yang penting apa tahu dia punya rumus. Penting dia punya faham soalan. Betul kena faham dia punya rumus apa nak pakai. Lepas tu yang lain algebra lah. Kembang lah, bahagi pergi kanan, bahagi ke bawah itu. Semua tajuk pakai. Okay. Boleh? Okay, good. Saya akan teruskan ke soalan latihan pengukuhan kertas 2. Ni. Okay, soalan ni memang kertas 2 ke? Kertas 1 tak ada. Yelah. Soalan ni kertas 2. Tak ada objektif lah maksudnya. Okay. Saya akan teruskan. Terus kita tengok soalan dulu. Sekarang ni soalan yang pertama dia bagi. Raja 1 menunjukkan graf jarak masa bagi Alia, Banu dan Chiu dalam acara 400 meter. Okey, kali ni saya minta awak buat juga Jangan duduk saja. Saya bagi awak seminit 2 untuk buat. Okey. Saya akan set timing kat situ lagi. Okey, soalan pertama senang je. Siapa yang menang? Siapa tak boleh jawab jaga. Siapa yang menang perlumbaan ni? Ni tengok graf. Siapa yang menang? Siapa yang menang perlumbaan ini? Siapa yang memenangi perlumbaan itu? Tu bahasa dia. Who won the race? So, saya tanya Sabur Hamidah. Sebab dia angkat tangan. Siapa menang? Siapa? Cepatlah Sabur. Siapa yang menang? Tak apalah, saya tanya Aisyah Azrina. Aisyah Azrina. Aisyah. Aisyah ke Azrina panggil? Siapa yang menang? Senang je. Ni acara 400 meter kan? Tak apalah, semua tak mau jawab. Merajuk lah macam ni. Ciu. Tadi jawab Cio. Siapa Fikri? Cio Ciu. Cio. Umairah? Sial. Cio. Apa tahu jawapannya? Apa malas Malas main cikgu. Nantang cikgu ni. Tu pun nak tanya. Kan? Betul ke macam tu? Ain betul ke macam tu Ain? Ke tak? Tak. Tak. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali Okey, baik. Um, tak. Okey, baik. Yang ni sebab dia kata ni acara 400 meter lah awak baca kan. Jadi siapa yang sampai 400 meter dengan masa yang paling cepat. Yang ni dia lari tak sampai 400 meter. Alamak, pergi hitam pula dah. Habis merah. Ni tak sampai pun 400 meter. Sampai 280 meter dah terplay on dah. Ni masa dia jalan lah. Tak sampai. Yang ni pergi dulu lari sampai 400 meter dan masa yang paling cepat. Ni 60. Yang lain ni pun sampai sini terplay on. Masa dia berjalan terplay on. Tu dia lari balik. Dua orang je habis lari Yang OPQ ni siapa? Alia terplay on. Jadi yang pemenang dia adalah Chiu. Ni siapa tak boleh jawab jaga. Ni Chiu. Semasa perlumbaan Alia tercedera. Patutlah pun tercedera sial.
Kan? Dan dia berhenti berlari. Nampak? Tadi saya kata tadi dia terplay on. Nyatakan jarak Alia dalam meter dari garis penamat apabila dia berhenti berlari. Berapa? Bila dia berhenti berlari, berapa jarak dia daripada garis penamat? Tang mana dia berhenti? Tang mana dia jatuh? Sini. Ni dia lari. Ni dia lari. 120. Sampai sini dia terplay on kan. So soalan dia jarak daripada garis penamat. Garis penamat mesti 800. Sini jarak 280 kan. Tolak lah. 400 tolak 280. Jawapan dia apa tadi? 20. 120 meter. Senang kan soalan ni Aduh. Tak mencabar. Tak mencabar pun tak tahu lah. Ramai yang tak jawab ni sebenarnya. Okey. Apa lagi soalan dia? C. Semasa perlumbaan, Banu tergelincir dan terjatuh. Ni seorang lagi tadi. Selepas itu dia meneruskan lariannya. Bagus ni. Nyatakan tempoh masa dia berhenti dalam saat sebelum Banu meneruskan larian. Ini orang yang patut kita puji. Jatuh lari sampai habis juga. Okey. Nyatakan tempoh masa dia berhenti dalam saat sebelum Banu. Tempoh masa dia berhenti. Masa dia berhenti, tambahlah yang ni. Ni dia berhenti. Sebab apa dia berhenti? Sebab jarak tu kat situ je. Ni kat sini. Jarak tu kat sini je kan. Jarak tak naik. Dia berhenti dia tu. So, soalan dia tanya dalam tempoh masa tu. So, tempoh masa tu kat sini lah. 66 tolak berapa? 46. 46. Jawapan dia 20 saat. 20 saat dia berhenti. Okey. Tu soalan dia. Tu jawapan dia. Okey, dan D. Bertanya dia D pula. Hitung purata laju bagi Cio. Dia tanya Cio saja. Purata laju bagi Cio saja. Purata laju bagi Cio. Siapa tak kerti memang tak tahu buat apa. Apa nak buat ni? Purata laju ni. Ni laju dia. So purata dia. Laju, purata laju, jumlah jarak bagi dengan masa kan. Tapi dia seorang je. So ambil je lah jumlah jarak 400 bahagi dengan jumlah masa dia 60 second. Meter per second lah. 400 bagi 60 dapat apa 6.667. 6.67 kan. Meter per second. Okey. So menjawab dah soalan pertama. Kertas 2. Apa betul kamu tak boleh buat soalan ni? Apa boleh buat ke tak? Serius lah. Hampa malas nak buat je kan? Mas saya buat lagi satu soalan. Nombor 2 ni. Saya nak tinggal nombor 3, nombor 4 ni hampa buat. Kat rumah. Okey? Hantar kat saya. Hampa ni tak hantar pun kerja sekolah. Ada seorang dua je hantar. Kan? Yang semalam MX ada seorang dua je hantar. Sedih saya. Saya semalam apa tu menangis keseorangan dekat rumah kan. Tengok 2 orang je hantar. 2 orang 3 orang. 2-3 orang je hantar kan. Sedih tu. Baru tak buat kelas hari. Kalau tak buat kelas pun tak hantar. Kalau buat kelas pun tak hantar. Tak tahu nak buat macam mana. Orang ni kena mandi bunga saya rasa. Alah ambil bunga-bunga kat depan rumah tu. Bulan air mandi je. Mana okey ni nombor 2. Melawak kan lah. Cikgu ni macam tu lah. Boring. Mujurlah jiran saya pun cikgu juga. Dia faham saya duk cakap seorang-seorang. Kan? Kalau dia tak faham tak tahulah. Baik, nombor 2. Rajah 2 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu objek. Okey. Simple, tak ada cerita pasal siapa. Objek yang dia beritahu. Alright. So soalan dia, objek itu bermula dari rehat. Okey, bermula dari rehat tu daripada kosong lah. Dan mencapai laju 30 meter per second. Dan kemudian meneruskan perjalanan dengan laju seragam. Tu biasa lah. Kita beritahu lah laju seragam tu macam mana. Sebelum memperlahankan pergerakannya sehingga berhenti. Memperlahankan pergerakan tu macam nyah pecutan lah. Okey.
sehingga berhenti dalam tempoh 120 saat. Diberi bahawa kadar perubahan laju semasa bahagian pertama pergerakan ialah 0.5 meter per second, hitung nilai T. Dia bagi kadar perubahan laju ataupun dengan kata lain dia bagi pecutan kat sini. Ni pecutan dia bagi. Berapa tadi? 0.5. Ni soalan bagi. Okey, 0.5 per second. Saya kata dah nak dapat tu macam mana kita buat? Laju bahagi masa, betul tak? Pecutan sama dengan laju bahagi dengan masa. Okey, pecutan dia bagi dah 0.5. Okey, laju bagi tak laju? Ni lah laju 30 kan? Laju tu berapa? 30 tolak dengan kosong. Masa T tolak kosong. T tolak kosong. Boleh tak Arif kan kalau faham? Minum air sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, okey ya. Lepas tu, ni jadi 30. Yang ni jadi per T. Yang ni 0.5. Buat je lah dapatkan T. Tukar T dengan 0.5. T pergi sana. 30 pergi bawah. 0.5 pergi bawah. Tukar tempat. Macam tu. Jadi T sama dengan 30 bagi 0.5 dapat apa? Ting, 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 ting. Dapat apa tu? T dapat 60. 60. Jadi T kat sini 60 lah. Boleh? Okay, thank you. Right. Saya teruskan. B. Oh, dua soalan je. A, B je. Okay. Jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 120 saat. Dia bagi tahu tadi, kita memang dah 120 saat. Sekarang dia bagi 2100 meter. Okay, itu maksudnya luas lah. Hitung tempoh masa yang diambil oleh objek itu untuk bergerak dengan laju seragam. Sudah. Maksudnya dia nak tanya, cerita dia panjang-panjang sikit lah. Dia nak tanya kita, hitung tempoh masa yang diambil oleh objek itu untuk bergerak dengan laju seragam. Laju seragam kat sini. Dia nak tanya kita, tempoh masa sini je. Maknanya kita dah tahu T 60. Kita kena cari X pula. X tolak dengan 60 tu. Betul lah jawapan dia. Okey, tu kita punya plan lah. Itulah plan, itulah dia punya jalan penyelesaian dia. Kita kena dapatkan laju seragam di waktu masa tu. Okey, hitung tempoh masa yang diambil oleh objek itu untuk bergerak dengan laju seragam. Ni laju seragam kat kawasan tu lah. Jadi masa tu, tempoh masa dia X tolak 60. X tolak 60. Jadi kita punya plan dia X tolak 60. Tapi kita kena cari X ni sekarang. Okey, menggunakan yang dia bagi tadi lah. Dia bagi kan 2100 tadi apa? Dia bagi 2100 ni dia punya jarak. Ataupun dengan kata lain adalah luas. Okey, jadi kita kira je lah. Jadi tadi kita buat. Nak dapatkan X tu lah. Okey, saya padam je lah yang ni. Padam. Okey, sekarang ni saya buat rumus dia. Rumus dia setengah. Ataupun saya buat ni 2100. Kan 2100 tak kisahlah pula. Betul lah 2100. Ni jumlah jarak ataupun jumlah luas. Sama dengan, okey. Kita ambil yang kotak pertama dulu yang ni. Okey, saya kena buat satu-satu sebab nak ambil X tu. Kan saya tak boleh nak. Boleh tak saya ambil? Boleh kot. Saya ambil je lah X tolak kosong. Lepas tu yang atas tu saya ambil X tolak kosong. Yang atas saya ambil X tolak 60. Boleh tak? Boleh, boleh. Awak boleh gabungkan ni. Dua kotak sekali boleh. Okey, sebab asalkan kita dapat luas semua tu lah. Saya katalah saya gabung setengah kali dengan okey, yang bawah tu X tolak kosong X lah. X tambah. Lepas tu yang atas tu X tolak 60. Okey. X tolak 60. Okey, tu yang atas, yang bahagian sini. Okey, yang bawah ada X tolak kosong X je lah. Okey, lepas tu kali tinggi. Tinggi
tinggi dia 30 lah. Tinggi dia 30. Okey, tambah segitiga tu pula. 3 setengah kali dengan tapak. Tapak 120 tolak X. Tinggi dia samalah kan 30. Tinggi 30. Okey, jadi kena selesaikan lah nak dapatkan nilai X ni. Okey, yang ini saya dapat setengah. Yang ni dapat X tambah X 2X. Tolak 60. Oh, lama ada 30 ni. Potonglah 2 kali 1, 2 kali 15. Tu, saya padam tu. Nilai 15 lah. Okey. Tambah. Yang ni pun sama boleh potong. 2 kali 1, 2 kali 15. Jadi saya boleh buat 15 juga. Tapi dalam ni ada 120 tolak X. Sini 2100 lah. Okey. So macam biasalah. Saya kembang yang ni. Kembang yang ni. Kembang yang ni. Kembang yang ni. Okey. So yang ni dapat 30X tolak 15 kali 60 apa? 15 kali 60. 900 tambah 15 kali 120 dapat 1800 tolak 15X. Sini 2100. 30X tolak 15 dapat 15X. Jadi 1800 tolak dengan 900. 900 lah kan. Aduh, itu pun nak kira. 2100. Tolak je lah. Saya nak bagi ruang sikit. 2100 tolak 900 sama dengan 15X. Jadi dapat berapa? 2100 tolak 900 dapat 1200 bahagi dengan 15. Bahagi dengan 15. So dapat 80. So X sama dengan 80. Okey. So X saya dapat 80. Saya ganti X80 tadi ke sini ni. Mana saya punya pen? Pen biru. Sini. Okey. Jadi saya akan dapatkan kawasan laju seragam iaitu 80 tolak 60. Jawapan dia 20 saat lah kan. Saat. 20 saat. So, itu adalah jawapan untuk B. Jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 100% ialah 2100 meter. 2100 meter. Hitung tempoh masa yang diambil oleh objek itu untuk bergerak dengan laju seragam. Okey, so laju seragam kat kawasan yang saya tunjuk anak panah tu. So, itu adalah kita dapatkan nilai X yang kita dapat adalah 80. Tolak T yang kita dapat mula-mula tadi. 80 tolak 60. Maknanya kalau T awak salah, habis. Okey. Jadi maksudnya dia berkait lah. Okey ke? Okey. Tolong raise your hand. Okey. Jadi sebab masa ada lagi. Kita habis 12.30 kan? Kan? Kita habis 12.30 kan? Ke 12? Berapa 12 kita habis? Ya Fikri tolong bagi tahu. Kita habis berapa? 12.30. Okey. Masa ada lagi lah. Kan? Nampak nak pergi mana? Nak pergi mana? Tak pergi mana kan? Buatlah nombor 3 tu. Saya buat, saya tunggu. Saya kata nak pergi kerja rumah nombor 3 dengan 4 ni. Tak ada. Sekarang ni bukan kerja rumah. Kerja sekarang. Buat sekarang. Saya tunggu. Okey. Buat sekarang. Nombor 3. Kita siap nombor 3. Kita buat nombor 4 pula. Kita buat sampai masa habis. No problem. Okay, saya tunggu. Buat. Saya bagi masa dalam... saya kena ambil timing tu dekat sini lah. Saya ambil kat komputer nak buat apa. Bukan awak nampak pun. Sekejap. Awak buat dulu dekat buku awak saya nak cari benda-benda sekejap. Kat sini ada tak? Apa benda pula ni? Apa tadi?
Uh, stopwatch. Stopwatch Google ada ke? Ada. Desktop. Tak nak desktop. Ni okey. Saya bagi awak berapa minit? 5 minit boleh? 5 minit. Ui, 50 minit. Besok ni. Set. Tu 5 minit. Buat kerja sekolah Jangan macam-macam. Ui, ada dah angkat tangan. Tadi siap-siap ke? Zarif. Oh, Zarif. Oh, tak. Tu. Buat sekarang Tu, masa dah. Kita nak buka dua-dua macam mana Boleh kan? Hmm. Tak tahu macam mana. Saya lupa dah. Saya dah terlupa nak buat. Bagi dua-dua view nampak. Macam mana lupa dah. Lama tak buat. Dah siap dah. Ada lagi dua. Dekat-dekat 2 minit lah.
Habis dah masa tu 7 saat, 6 saat. Okey, habis. Siap ke belum? Hashri, siap dah Hashri? Oh Hashri. Hashri? Belum je Hashri ni. Fikri? Zarif? Siap belum? Senang je jawapan ni. Serius saya nak. Soalan je panjang beria. Soalan senang je. Dah. Umairah dah, Umairah? Dah. Okey. Senang kan? Tak tahu senang tak senang kita tengok lagi. Ain dapat Ain? Apa? Apa dia? Soalan apa? Soalan Saya ni yang keluar saya tadi. Ha? Saya baru je masuk balik. Oh ya ke? Saya suruh buat nombor 3 ni. Murad memandu lori ni. Saya duduk tunggu orang buat. Dah buat dah. Dah buat dah. Dapat jawapan? Dah. Okey. Bagus. Kimi dapat Kimi? Tak ayo. Tak juga. Okey, baik. Tak bolehlah buang masa lama sangat kan. Jadi kita pun buatlah. Murad memandu lori sejauh 104 kilometer dari Alur Gajah ke Batu Pahat untuk menghantar bungkusan. Jadual 3 menunjukkan catatan perjalanannya dari Rajah 3 dan Rajah 3 di bawah menunjukkan graf jarak masa. Alright, jarak masa. Inilah jarak masanya. Jadi kita tahulah benda ni kita bergantung kepada ayat-ayat kat sini. Perjalanan dimulakan 9.30 sinilah. Ni start ni, starting. Okey. Berehat di Plaza Tua Air Keroh setelah memandu sejauh 20 kilometer. Ni dekat sini lah. Ni dia memandu 20 kilometer. Ni dah 20 kilometer kat sini. Jadi 140 tolak 120 dapat apa? Sini 120. 120. Okey. Pakai pen warna merah lah senang. Okey. So sini awak 20 kilo. Dekat sini akan jadi 120 lah. Okey. So dapat dah P tu. Okey. Lepas tu dia kata apa? Berehat di Plaza Air Tol Air Keroh setelah memandu 20 kilometer. Berapa lama dia rehat tu? Awak tengok ni. Dia rehat 15. 9.30. Lepas tu dia berjalan balik pukul 9.45. Berapa lama dia rehat? 15. 15. Jadi 30 ni tambahlah dengan 15 dapat apa? 45 minit. 45. 45. Jadi Q ni adalah 45. Q tu 45. Boleh lah? Faham lah? Dapat lah terus P dengan Q dah. Settle lah. Lengkapkan graf di Raja 3 untuk menggambarkan keseluruhan. Okey, yang ni dia rehat. Kita buat macam ni je lah. Rehat ni kan dia berhenti. Tu pen hitam ni. Tengok so dia berhenti. Pakai pembaris lah. Okey, saya hari ni tak pakai pembaris lah pula. Lepas tu
Dia teruskan perjalanannya 945 sampai. Tak ada berhenti apa dah. Jadi kita sambung je lah graf ni. Okey. Itu. Ni lah. Lengkapkan graf di darjah 3 untuk menggambarkan keseluruhan perjalanan. Ni je lah jawapannya. Hitung laju purata dalam kilometer per jam bagi keseluruhan. Okey. Jadi laju purata ni kita tahulah laju purata keseluruhan ni dia abang laju purata keseluruhan. Sama dengan jumlah apa? Jarak bagi masa. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi jumlah jarak kita berapa jumlah jarak kita? 140 kan? 140 lah. Jumlah masa kita 135 lah kan? Okey, 135 tak ada apa pun. Tapi tu dia. Masa tu dalam minit. Atas tu kilometer. So kita buat macam mana? Kita selalu bagi jawapan laju purata ni kilometer per jam. Okey, lagi pun memang jarak dah bagi kilometer dah. Semua masa tu dah bagi minit, kita kena tukar kepada jam. Macam mana nak buat? Saya bagi Bagi tahu dah 60. itu. Ya, bagi 60. Okey, awak tekan je kalkulator yang ni. So, awak dapat jawapan. 140 bahagi dengan 135 bahagi 60. Awak akan dapat 62.22 kilometer per jam. Okey, ini jawapan akhir. Dah siap. Habis. Boleh? Okey. Tolonglah nombor 4 ni saya tak mau buat dah. Tolonglah. Saya nak awak buat hantar kat saya. Boleh tak? Satu je soalan. Saya menyeru kepada 4 saintis. Bangkitlah. Bangunlah. Okey, saya dah tak mau buat dah nombor 4 ni. Tolonglah. Okey. Boleh tak? Saya bagi satu soalan je ni. Saya malas nak bagi buku teks punya kerja rumah saya. Saya tak ramai tak respon. Jadi janganlah macam tu kan. Saya buat kelas dengan Pak Designer. Macam ni buat kelas Google Meet apa. Seorang pun tak masuk. Google Meet seorang pun tak masuk. Jadi saya tak boleh nak buat dah. Google Meet saya dah tak buat dengan Pak Designer. Jadi saya macam buat macam saya bagi kerja macam tu je. Sebab apa? Sebab sambutan dia macam tu. Sekarang ni saya nak sambutan awak kena hebat lah untuk kerja rumah. Sambutan untuk Google Meet ni kira okey lah kan. Cuma sambutan untuk kerja rumah ni. Tolong buat demi masa depan. Wah. Demi masa depan. Walaupun cewah tapi sebenarnya ni benda betul. Demi A+. Okay, saya tak nak awak tak boleh buat soalan-soalan yang senang. Ni soalan senang pun awak tak nak buat. Saya tak tahu soalan-soalan susah sikit. Okay, tapi saya bukan kata kat semua. Ada yang buat tu kan. Ramai yang rajin. Tak payah sebut nama lagi. Ni kan, tapi ada ramai antara awak ni yang buat. Ada dalam 4-5 orang tu memang akan buat. Saya duduk bising ni untuk orang yang lain lah yang tak buat. Dia tahulah siapa diri dia sendiri kan. Okey, jadi nombor 4 ni tolong hantar kat saya. Buat hantar kat saya. Siapa buat hantar kat saya akan bagi kerja rumah tambahan untuk dia. Yang mana awak kena buat dalam buku teks lah. Okey. Saya tak mau bagi semua orang buat sebab tak buat. Jadi sekarang ni kerja rumah semua kena buat ni nombor 4 ni. Siapa hantar kat saya baru saya bagi kerja rumah yang the real one lah. Yang matematik buku teks punya. Dalam 2-3 soalan lagi. Untuk memantapkan lagi tajuk ni. Sebab the next class kita akan masuk tajuk baru. Okay. So, ada soalan sekarang ni? Tak ada. Tak ada. Umairah okey? Okey. Okey nah. Jadi sekarang ni saya nak tegur, selalu saya tegur di awal kelas dan di akhir kelas. Zarif okey Zarif? Zarif pergi mana Zarif? Okey, siapa mic yang rosak ke apa? Fikri okey Fikri? Oh, mic info rosak. Okey. Fikri? Okey. Dah mandi dah Fikri? Dah. Alhamdulillah. Idham Aiman.
Apa khabar? Baik, baik cikgu. Hai, saya rasa terharu awak masuk kelas saya hari ni. Menitis air mata. Selalu tak masuk kelas saya, kenapa? Tidur? Bangun lambat. Bangun lambat. Itulah, jangan duk main game malam-malam. Kan, malam-malam main game. Tengok cerita Korea. Tak usah. Benda ni semua seronok benda tu. Saya faham. Saya pun suka main game ni. Tapi benda tu tak buang masa, melalaikan kita. Jadi dia bukan kita punya, tu bukan matlamat kita. Jadi tu yang benda tu nak kena buang tu. Okey. Ain Khalida, okey Ain. Okey. Ain okey kan? Ain jarang bagi masalah, dia okey. Okey, Muhammad Hashri. Yang ni pun sama, jarang-jarang masuk kelas saya ni. Hashri? Oh Hashri. Ada kat situ? Ada. Hang siapa tak mau cakap? Cakap lah. Mic yang okey je. Yelah, mic rosak. Aduh, baru rosak. Tak sali. Aduh. Nasib lah jauh ni kat depan saya kat kelas ni. Masih saya cash kepada hang ni, Hashri. Aduh. Hakimi, apa khabar Hakimi? Kau baik tu. Hakimi okey eh? Okey. Hang jangan macam-macam Hakimi. Hang pun jarang masuk kelas saya Hakimi. Siapa hang bagi tahu? Hang tidur lambat ke? Dia lambat dengan phone rosak. Kadang okey. Phone hang rosak? Dia kadang dia rosak, kadang dia okey. Dia time Cikgu Fazli punya kelas ada rosak kan? Heran lah. Time main game okey je. Saya pun heran. Siapa lagi tu? Umairah okey Umairah? Okey je. Umairah rumah kat mana Umairah? Kat kamu bayar. Kamu bayar internet kat situ okey kot? Saya tengok line awak macam selalu okey je. Tak okey pun. Tapi ada tempat yang lain aja. Hang pakai apa internet? Red One. Selcom lah Selcom. Red One. Oh pakai handphone lah. Ke laptop? Handphone lah. Siapa lagi yang ada kat sini Sabur Hamidah? Pakai apa? Laptop Internet okey, internet. Internet pakai internet apa? Kadang okey, kadang-kadang tak. Kalau okey dan tak okey. Pakai apa internet? Unify. Unify pun okey tak okey? Unify okey patutnya. Yang guna tu. Oh, ramai orang guna. Oh, itulah Siapa lagi ni Zari dah tanya. Alia Kristina. Alia Kristina rumah kat mana? Dekat Taman Mesra. Awu Mesra. Oh, situ internet okey kan? Pakai apa? Selcom. Internet. Telkom. Okey. Okey tu. Fazlina. Siti Fazlina. Rumah kat mana? Kau bau. Kampung Power. Internet okey? Okey je. Pakai apa rumah? Pakai Digi. Pakai DG. DG okey lah kan. Rumah saya pun pakai DG. Okey je. Tapi awak pakai handphone ke pakai laptop? Handphone. Handphone. Okey. So last kali Wan. Apa khabar Wan? Khabar baik. Okey Wan. Seronok Wan hari ni? Kelas? Senyap tiba-tiba ni. Seronok ke? Ha? Seronok. Seronok. Alamak. Dia seronok dekat saya. Seronok cikgu ni. Seronok cikgu. Seronok cikgu. Dia lain macam seronok ni. Okey, tak apa. Okey Wan. Saya bagi kerja ni kepada semua orang. Satu je soalan. Nombor 4. Awak hantar kat saya. Siapa yang hantar dekat saya akan reply dengan kerja rumah yang baru. Yang mana kerja rumah tu
proper kerja rumah lah. Kerja rumah yang buku teksnya. Okay, so setakat tu kelas untuk hari ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok untuk kelas AdMed. Okay, bye-bye. Terima kasih kau. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Okay, bye-bye sama.